Oh, cantiknya. Ini yang tengok bulan ni, tengok bulan. Besok puasa ke ni? Wah, cantiknya. Ada kapal terbang. Ada apa ni? Ini rasanya kenderaan yang dekat angkasa tu, diorang pakai dekat bulan. Wah, ada botol roket. Ada satelit. Ada apa ni? Macam-macam lah. Kawan-kawan, rasa macam ada dekat pusat sains negara kan? Seronok kan? Bayangkan kalau dekat sekolah-sekolah ada kelab aero angkasa. Mesti seronok kan? Mesti seronok kan kalau ada kelab aero angkasa. Ada ke kelab aero angkasa kat sekolah-sekolah ni? Siapa tu? Siapa tu? Kalau nak tahu, jom tengok profil guru hari ini. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat datang ke Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, iaitu Abang Akmal Nazir. Apa khabar murid-murid semua? Saya pasti murid-murid cukup teruja untuk episod Kelab dan Persatuan kali ini. Kerana apa? Nampak tak? Kita seperti berada di galaksi. Inilah dia kelab yang kita nak belajar, iaitu Kelab Aero Angkasa. Dan gurunya, ini dia, katanya dah sampai bulan sebanyak 10 kali. Betul ke? Ini dia Cikgu Fauzi. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Ya, kesalah. Cikgu, perasaan pertama kali sampai ke bulan macam mana Cikgu Fauzi? Kurang oksigen lah. Ya. Baik, Cikgu Fauzi. Kali ini kita nak bercakap mengenai kelab yang saya rasa saya pertama kali dengar. Dan mungkin ada murid-murid yang sedang menonton juga pertama kali dengar. Dekat sekolah ada kelab aero angkasa. Cikgu Fauzi, mungkin Cikgu boleh ceritakan dulu sejarah mengenai kelab aero angkasa terlebih dahulu, silakan. Okey, penonton semua. Kelab Aero Angkasa di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, atau lebih dikenali di kalangan murid-murid dan ibu bapa adalah Aerospace Club. Kelab ini dah lama ditubuhkan pada tahun 2011. Okey, kelab ini ditubuhkan selepas mendapat ilham ataupun mendapat sambutan daripada kanak-kanak atau murid-murid apabila Panitia Sains menjalankan satu program sains dan teknologi, di mana sambutannya sangat baik. Jadi daripada idea sambutan tersebut, kita menubuhkan Kelab Aerospace. Maksudnya dekat sini Kelab Aero Angkasa ataupun Aerospace Club di sekolah ini ataupun di sekolah-sekolah lain juga Cikgu? Semasa 2011, saya rasa hanya satu sekolah Taman Tun saja yang ada Kelab Aerospace. Tetapi di peringkat sekolah menengah ada beberapa sekolah dan di peringkat Universiti Akmal. Jadi maksudnya dekat sini Kelab Aero Angkasa ini dah lebih 10 tahun lah berada di sekolah ini, betul Cikgu? Betul. Tapi kadang-kadang saya pun nak tahu juga apa sebenarnya objektif Kelab Aero Angkasa ini ditubuhkan. Adakah kerana murid-murid ini, Cikgu, saya nak pergi tengok bulan. Cikgu, saya nak kelilingi dunia. Kelab Aerospace ini ditubuhkan untuk memberi ilmu kepada murid-murid sekolah ini tentang sains dan teknologi, khususnya dalam bidang aero angkasa dan teknologi aero angkasa. Sebab itulah tema kelab ini adalah expert astronomi dan expert aeronautical. Expert astronomi dan juga expert aeronautical. Nautical. Cikgu tengok kat atas tu kan. Baik. Jadi cikgu, kalau saya sendirilah kan, contoh masih lagi berada di bangku sekolah kan, nak sertai Kelab Aero Angkasa ini, apa antara kriteria? Katanya mata pelajaran sains kena A, matematik kena A, bahasa Inggeris kena A, semua kena A lah. Kalau tak dapat A, tak boleh masuk. Betul ke? Ini apa kawan saya katalah si Amirul tu? Okey, betul Akmal. Sebenarnya untuk menjadi ahli kelab ini ada satu pemilihan yang akan dijalankan, iaitu latihan kuis. So murid yang mendapat markah-markah tertentu sahaja akan dipilih sebagai ahli kelab.
So oleh itu untuk menjadi ahli kelab ini, murid-murid perlu bersedia dengan ilmu pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengetahuan aero angkasa. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara soalan-soalan yang ada dalam kuis untuk sertai kelab aero angkasa ini? Mungkin dia tanya berapakah kelaujuan bumi sekiranya. Okay. Macam mana, Betul. cikgu? Antara soalan dia, betul yang Akmal sebut tadi, antara soalannya ialah berkaitan dengan planet-planet dari segi susunan, dari segi bilangan satelit semula jadi, dari segi keadaan planet, keadaan persekitaran di planet tersebut. Dan kita juga ada ilmu-ilmu seperti kejuruteraan, penerbangan. So ditanya juga tentang bahagian-bahagian ataupun komponen-komponen dalam kapal terbang ataupun jet ataupun roket. Maksud itu soalan-soalan yang ada di bangku sekolah rendah ini, cikgu? Ya, murid walaupun umur 12 tahun, kebanyakannya tahu kerana mereka membaca ataupun melayari internet. Betul lah, cikgu. Kalau kita dapat lihat kan zaman sekarang ini, murid-murid memang dia dah ke depan dah, cikgu. Betul, kan. Dengan adanya orang kata teknologi zaman sekarang ini, dia buka aja kapal terbang, keluar langsung. Betul, cikgu? Betul. Cikgu, saya nak tahu jugalah kan, bilangan murid dan juga guru pembimbing di dalam kelab aero angkasa ni katanya ada ramai. Berapa tu, cikgu? Alright, oleh kerana sekolah mempunyai pelbagai ataupun banyak kelab dan persatuan, jadi sekolah akan limitkan, hadkan bilangan pelajar. So untuk kelab aero angkasa ataupun aerospace, bilangan pelajar setahun ialah lebih kurang 50 orang bersama dengan 4 orang guru pembimbing. Termasuk Cikgu Fauzi lah? Yes. 50 orang tu adakah datang daripada murid tahun 6, tahun 5, tahun 4 ataupun semuanya tahun 5? Tahun 4, 5 dan 6 sahaja. Campur-campur lah. Baik lelaki dan juga baik ada perempuan. lelaki dan perempuan. Baik. Tapi kan cikgu, kadang-kadang saya nak tahu juga kan, dalam setahun itu berapakah kali perjumpaan? Adakah seperti kalau kita tahu kan, kalau badan uniform setiap hari Rabu, betul? Betul. Setiap hari Rabu mereka akan ada perjumpaan dan lakukan apa-apa saja aktiviti. Kalau kelab aero angkasa ini, adakah berapa kali bilangan perjumpaannya di antara murid dan juga guru-guru? Bilangan perjumpaan sebulan adalah 2 kali. Okey. Tetapi jika ada waktu cuti sekolah, tiada perjumpaan lah. Dan kita juga ada perjumpaan-perjumpaan tambahan bergantung kepada program atau aktiviti yang akan dijalankan. Itu saya nak tahu tu pasal aktiviti tu kan, cikgu. Tapi sabar, tenang. Sebelum kita nak masuk orang kata apa, nak buat aktiviti tu, selalu kalau tempat perjumpaan dekat sini ke, cikgu? Dekat bilik aero angkasa ni ke? Ya, betul. Di sinilah aktiviti kelab aero angkasa dijalankan. Selain daripada aktiviti dalam kumpulan, kita juga buat aktiviti individu seperti bercakap di depan rakan-rakan yang lain. Tapi cikgu, ada tak kalau setiap kali kau nak buat aktiviti ataupun tempat perjumpaan itu, mungkin lakukan di luar ke atau bukan sahaja di dalam bilik aero angkasa ini? Betul. Ada juga sekiranya kita ingin melihat video ataupun slide, kita akan berpindah ke bilik sains. Di situ ada tayangan video yang dilengkapkan dengan TV ataupun smartboard. Itu dia. Cikgu, saya daripada tadi mata saya tajam memandang ke uniform kelab aerospace tu. Cikgu, mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada kami semua tentang uniform kelab aero angkasa di sekolah ini, cikgu? Okey. Ini adalah pakaian rasmi kelab aerospace. Okey. Wah. Cikgu, ini baju dia macam betul-betul yang nak pergi angkasawan tu, cikgu. Betul tak? Betul. Wah, mungkin cikgu boleh ceritakan apa yang ada dekat uniform ni, cikgu? Okey, uniform ini adalah pilihan. Sekiranya ibu bapa ingin menyediakan pakaian ini kepada anak-anaknya, kita galakkan untuk ibu bapa menempah pakaian ini. Sekiranya tidak mampu, kita ada sediakan t-shirt
untuk kelab juga. Okey. Sini adalah lambang Kelab Aerospace. Okey, nampak tak? Okey. SK TTDI 1 Kelab Aerospace Zul Khalis yang punya. Okey. Yang itu Ini lencana logo sekolah. Yang belah sana tu dah ada tulis apa tu cikgu? Ini adalah website Kelab Aerospace. Okey, itu adalah website. Nampak tak? Website dia kat situ. Okey, dan dekat sini semestinya kita ada lencana negara kita, negara Malaysia. Kat belakang tu cikgu, kalau saya nampak ada juga tulisan-tulisan kan sedikit. Apa dia? Kalau kita dapat tengok, ini dia. Expert Astronomy, Expert Aeronautical. Ini merupakan moto bagi kelab ini. Betul cikgu? Betul. Nampak tak? Cantik cikgu. Jadi maksudnya kalau macam saya sendiri, contoh ada anak, dia masuk kelab aero angkasa. Ini memang orang kata kena buat tempahan lah daripada cikgu Ya, betul. Ini tak boleh beli dekat luar? Boleh sekiranya itu pilihan ibu bapa. Okey. Nampak tak? Inilah merupakan uniformnya. Okey cikgu, saya rasa baju ni muat untuk saya. Saya nak pergi tukar dulu pakai uniform ni, boleh cikgu? Boleh. Nanti kita buanglah nama Zulkhalis ni letak nama Akmal kat situ. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Kelab dan Persatuan. Wah, cikgu baju terbang. Wah, cikgu, kenapa macam tiba-tiba kita tidak ada ni panggil apa cikgu? Graviti. Wah, macam kat angkasa. Wah, cikgu, sampai hati cikgu tak nak ikut saya buat kan? Alright. Zero gravity. Ataupun gravity sifar cikgu kan? Okey, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Fauzi. Cikgu, kalau kita nak bercakap mengenai Kelab Aero Angkasa, semestinya dia ada berkait rapat dengan angkasa. Apa yang ada dekat angkasa tu kan. Jadi bila sebut apa yang ada dekat angkasa, salah satunya mestilah satelit, cikgu. Betul. Ramai murid-murid juga nak tahu ni. Sebenarnya apa itu satelit, Cikgu Fauzi? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Akmal dulu. Saya. Akmal tahu tak satelit ada dua jenis? Oh, Okey. Yang pertama, satelit semula jadi, dan Okey. yang kedua satelit buatan manusia. Cikgu nak tanya Akmal satu soalan. Okey. Apakah satelit semula jadi yang paling dekat dengan kita? Ini selalu yang muncul waktu malam tu cikgu, betul? Ya, betul. Iaitu bulan cikgu. Ya, tepat sekali. Tadi cikgu cakap kan, Ya. ada dua jenis satelit. Mhm. Satu semula jadi, satu yang buatan manusia. Semula jadi dah tahu dah, Okey. bulan. Kalau murid yang kata, "Oh, Abang Akmal, matahari bukan satelit ke?" Matahari tu adalah bintang. Tapi kalau yang semula jadi ni, yang macam mana cikgu? Yang selalu pergi hantar-hantar ke atas tu lah, Okey. yang roket tu. Okey, cikgu terangkan kepada Akmal. Satelit terdiri daripada dua jenis. Yang pertama satelit semula jadi dan yang kedua satelit buatan manusia. Okey. So yang kita nak fokus sekarang adalah satelit buatan manusia. Okey. So di Malaysia sendiri telah menghantar 9 buah satelit ke luar sana. Okey. Satelit ini bertahan antara 5 hingga 15 tahun Akmal untuk berkhidmat. Ya. Selepas tempoh tertentu, satelit ini akan dipadamkan ataupun akan dimatikan Akmal. Okey. So di Malaysia hanya yang beroperasi adalah 3 sahaja. Okey? 3 sahaja. Okey Akmal, tahu tak satelit pertama yang Malaysia hantar ke angkasa? Saya tahu cikgu. Ini kalau kita kat rumah kadang-kadang ada piring-piring tu cikgu. Ya. Ni miasat cikgu. Betul Akmal. So Miasat adalah satelit pertama dihantar oleh Malaysia ke angkasa lepas. Soalan yang kedua untuk Akmal. Okey. Di sebelah Akmal tu ada satu gambar satelit. Yang ini dipanggil Sputnik. Ya Akmal. Boleh-boleh nampak kan? Inilah dia. Cikgu, ini pun salah satu jenis satelit yang ada ke cikgu? Ya betul. Ini adalah satelit yang pertama dihantar oleh manusia.
Oh, tapi ini bukan miasat kan? Ini bukan miasat, ni buatan Rusia. Oh. So, Rusia adalah negara pertama yang menghantar satelit ke luar pada tahun 1957, Akmal. Wih, lama cikgu. Dan Malaysia menghantar satelit pertama pada tahun 1996, Akmal. 1996. Oh, jadi cikgu, maksudnya satelit pertama tu yang dihantar oleh negara Rusia dah 66 tahun ada dekat atas cikgu, betul? Betul, Akmal. Dan di atas sana terdapat 7,500 buah satelit. Wah, diorang tak berlanggar ke cikgu? Dia mempunyai orbit tersendiri. Baik. Jadi cikgu, antara komponen utama satelit tu apa cikgu? Adakah piringnya kah? Sayapnya kah? Dia punya pemancarnya kah? Cikgu boleh angkat contoh satelit. Ini Hubble satelit. Okey, tinggi sikit cikgu, dia bergerak. Cikgu, kenapa satelit ini bergegar-gegar cikgu? Oh, tangan cikgu yang bergegar. Okey. Okey, silakan cikgu. Okey. Satelit ini mempunyai beberapa komponen dia. Okey. Salah satunya yang ramai yang tahu adalah ni, sayap dia. Ya. Saya panggil sayap lah. Ini adalah panel suria. Di mana teleskop ataupun satelit ini mendapat tenaga iaitu daripada cahaya matahari. Betul. Okey. Selain itu di sini adalah tempat signal yang dihantar Pemancar ke bumi. Okey. Ini adalah antara komponen yang utama juga iaitu yang menjalankan ataupun menggerakkan satu body satelit. Okey. Dan satelit yang berada di angkasa perlu ada lagi satu satelit yang berada di bumi. Okay. Untuk menghantar ni kan. Di Malaysia, satelit yang menerima signal ataupun signal signal dia yang daripada satelit di angkasa ialah satelit yang berada di Kuantan, Akmal. Oh, di Kuantan. Di Kuantan. Jadi cikgu, dekat Kuantan tu, dia punya piring tu mesti besar cikgu. Yelah, sebab untuk menerima orang kata apa orang kata ni? Signal, dapat signal. Menerima signal daripada satelit yang ada dekat angkasa tu, betul cikgu? Oh, yang ini siapa yang buat? Adakah cikgu ataupun murid-murid di sini cikgu? Okey, ini adalah pelajar yang buat. Okey, murid-murid yang buat. Dia datang dengan satu saiz kertas A4. Boleh saya tengok cikgu? Okey, Dan murid hanya perlu memotong bahagian-bahagian dan membentuk supaya menjadi satu model 3D. Model 3D. Nampak tak? Ini murid-murid di orang kata di tahap rendah lah kan? Ya, di sekolah rendah yang melakukan. Wih, cantik cikgu. Dia terbang cikgu. Okey, kita letak balik kat sini boleh cikgu? Okey. Baik, cikgu. Kita dah tahu dah mengenai satelit tu kan. Tapi kadang-kadang murid juga nak tahu, cikgu, kenapa satelit tu cukup penting untuk negara kita ni cikgu? Kalau tak ada satelit, tak boleh ke? Ya. Sangat penting apa? Sebab dengan adanya satelit kita boleh berhubung antara satu sama lain dari dalam negara ke luar negara. Selain itu kita juga boleh menonton siaran secara langsung yang berlaku seperti permainan bola sepak. Oh, maksudnya dekat sini kadang-kadang kita tengok kan perlawanan bola sepak kejohanan Piala Dunia baru-baru ini kan. Yang mana dilangsungkan di Qatar. Jadi satelit-satelit inilah yang membantu kita yang berada di bukan luar di orang kata luar di Qatar itu dapat melihat menonton secara langsung, betul? Betul. Nampak itu penting. Itu salah satu orang kata komunikasi, betul? Ya. Ya, baik. Cikgu, apa lagi yang murid-murid perlu tahu mengenai kenapa satelit itu cukup penting, cikgu? Sebenarnya banyak sangat ilmu pengetahuan yang ada tentang satelit dan saya sebagai cikgu saya menggunakan modul yang dikeluarkan oleh planetarium negara. So modul ini sangat bagus dan sangat berguna kepada guru-guru. Sangat tebal tetapi dalam bahasa Inggeris terdapat banyak gambar. Tunjuk sikit cikgu, kita tunjuk kepada murid-murid. Ini antara bahagian yang satelit.
Cikgu tunjuk yang bahagian satellite. Boleh. Di sini. Ini adalah satellite. Oh, yang ni? Oh. So, dalam ini dicadangkan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di sekolah. Ini dia, ini salah satulah. Okey, ada salah satu, salah dua dan salah tiga dan salah seterusnya. Oh, inilah dia cikgu Baik. Cikgu macam ni. Apa kata kita berhenti rehat dulu. Okay. Saya nak menelaah dulu buku ni cikgu, boleh? Boleh. Pada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Kelab dan Persatuan. Cikgu, ini semua bahasa Inggeris. Alright, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Fauzi. Inilah dia, Kelab Aero Angkasa. Ya, yang kita nak mendalami apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Tapi cikgu, kita dah bercakap mengenai satelit dan saya nak tahu, satelit ni dia ada berapa jenis cikgu? Okey, Akmal. Satellite mempunyai beberapa jenis. Antaranya adalah satelit astronomi. Okey. Satelit astronomi digunakan untuk mengkaji objek-objek di angkasa seperti planet, bintang dan sebagainya. Okey, itu satelit astronomi. Satelit seterusnya. Yang kedua adalah satelit pendirian jauh ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah remote sensing satellite. Okay. Itu fungsi dia apa cikgu? Satelit ini digunakan untuk menangkap gambar-gambar dari atas. So gambar itu akan lebih jelas dan lebih melebar. Terusnya kita ada juga satelit cuaca. Oh, ini kita tahulah. So sekarang ini kita boleh membuat ramalan cuaca yang akan berlaku dalam masa 1 bulan atau 1 tahun atau 1 minggu. Betul lah. Itu kadang-kadang kalau murid-murid kan pergi ke internet kan, kita nak tengok ni, kita nak pergi bercuti ni cikgu kan, kita pergi bercuti hujung tahun, kita pun letakkan tarikh, lokasi, dia dah bagi dah orang kata anggaran sama ada hujan ataupun tidak. Betul cikgu? Ramalan. Ramalan. Right. Ramalan. Okey, Seterusnya ada satelit navigasi. Okey. Mesti Akmal tahu kan? Oh, navigasi. Yang jalan sekarang kita pakai tu kan? Ya, betul. Okey, seterusnya. Yang seterusnya ialah yang paling banyak dihantar oleh negara-negara iaitu satelit komunikasi, Akmal. Satelit komunikasi. Seperti Malaysia juga menghantar satelit komunikasinya dan yang terakhir adalah satelit ketenteraan, Akmal. Oh, satelit untuk ketenteraan. Apa fungsi dia cikgu? Okey. Satelit ketenteraan biasanya untuk pengawasan bagi sesebuah negara daripada musuh. Negara-negara tertentu sahaja mempunyai satelit ini. Antaranya mungkin cikgu boleh. Antaranya mungkinlah Amerika Syarikat, Rusia, China dan sebagainya lah. Malaysia ada cikgu? Malaysia saya rasa tidak ada. Tidak ada sebab kita negara aman dan damai. Ya. Baik, cikgu, itu merupakan jenis-jenis satelit yang ada dekat angkasa, betul? Yang belakang ni satelit apa pula cikgu? Dia ni untuk menjadi ahli kelab aero angkasa ataupun kelab aerospace, seseorang murid itu perlu mempunyai cukup ilmu pengetahuan. So hari ini cikgu nak test Akmal. Sini? Ya. Inilah kuis angkasa Kuis angkasa yang mana kita tengok sama ada macam cikgu dah terangkan dah sebelum ini mengenai beberapa fakta dan juga pengenalan kan mengenai Kelab Aero Angkasa ini. Jadi cikgu, dekat sini kita ada berapa soalan cikgu jumlahnya? Semuanya ada 10 soalan. Ada 10 soalan. Jadi cikgu nak saya mendapat berapa betul untuk saya melayakkan diri menjadi ahli Kelab Aero Angkasa ni cikgu? Sekurang-kurangnya 6, 7, 8, 9 ataupun semua betul, Akmal? Sekurang-kurangnya 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang mana satu yang kurang, yang mana satu lebih ni cikgu? Mesti lebih daripada 6. Mesti lebih daripada 6. InsyaAllah. Okey, jom kalau kita lihat kuis angkasa. Soalan yang pertama,
antara yang berikut, yang manakah lokasi stesen satelit bumi di Malaysia? Adakah A. Kuching, B. Kuantan, C. Shah Alam atau D. Kota Kinabalu? Jadi yang mana satu murid saya? Okey. Cikgu, yang ini cikgu dah terangkan sebelum ini yang mana Kuantan merupakan stesen satelit bumi yang ada di Malaysia. Jadi saya akan tandakan dulu cikgu. Kuantan. Baik, soalan seterusnya. Berapakah jarak matahari dari bumi? Inilah soalan yang saya akan ingat sampai bila-bila cikgu. Ini soalan yang cikgu ada tanya pada saya di awal rancangan. Jawapannya adalah D, 157 km persegi per jam per... Tak ada. Okey, ini cikgu D. Alright. Okey, kita semak dulu adakah betul atau salah. Silakan cikgu. Okay, dua soalan Akmal dah jawab. Soalan yang pertama, lokasi stesen satelit bumi di Malaysia memang tepat Akmal. Jawapannya adalah B. Kuantan. Satelit ini mula dibina pada tahun 1970. 1970. Cikgu, Kuching, Shah Alam, Kota Kinabalu memang tidak ada sama sekali ya? Ya, betul. Okey. Baik, yang ini cikgu. Soalan yang kedua, yang ini semua orang tahu. Cikgu rasa ini selalu ditanyalah. So, betul juga. 150 juta kilometer. Ya. Jangan murid-murid pergi sana untuk tengok pula ataupun membuat pengiraan. Okey, kita pergi soalan seterusnya cikgu. Baik. Ini dia. Antara yang berikut yang manakah merupakan satelit kepunyaan Malaysia? 1 Miasat, 2 Asiasat, 2 Palapa, 3 Asiasat dan 4 Tiongsaat. Cikgu, saya tahu jawapan ni cikgu. Miasat cikgu dah sebut banyak kali. Ni masih ada kena Malaysia, Asia. Asiasat cikgu. Jadi 1 dan 3 saya tandakan dulu. Okey. Baik. Soalan nombor 4, apakah nama satelit semula jadi bumi? Ini bulan. Cikgu ada sebut tadi. Okey, dan seterusnya, apakah satelit pertama di Malaysia? Adakah Miasat, Tiongsaat, Asiasat, Palapa? Miasat cikgu. Cikgu selalu sebutkan Miasat. Jom kita semak adakah jawapan ini betul atau salah. Silakan cikgu. Akmal, soalan nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Ya. So, soalan nombor 3, cikgu ada sebut Miasat tadi kan? Betul. Tapi cikgu tak sebut pun Asiasat, Palapa dan Tiongsaat. Okey. So, yang mana satu merupakan kepunyaan Malaysia selain daripada Miasat? So, jawapannya ialah Miasat dan Tiongsaat, Akmal. So, jawapannya ialah 1 dan 4. 1 dan 4. Hampir. Sat. Ini sat ni salah lah ni. Salah. Ini pun salah. Ya. Ini dekat mana cikgu? Yang ini mungkin di luar, bukan Malaysia punya. Kalau Palapa? Juga bukan Malaysia punya. Ini Malaysia punya Tiongsaat. Ya. Okey, tak apa. Kita pergi semak jawapan soalan seterusnya. Soalan yang keempat, nama satelit semula jadi bumi. Ya. Betul jawapan dia, Akmal? Bulan. Betul. Bulan. Okey. Dan ini Phobos dan Deimos merupakan satelit semula jadi bagi planet yang keempat, Akmal. Saya tahu. Marikh cikgu. Marikh. Ya. Okey. Dan yang kelima, apakah satelit pertama di Malaysia? Jawapannya semestinya Miasat. Dan selepas tu baru Tiongsaat lah cikgu. Ya, betul. Tiongsaat antara yang, tapi Miasat dia keluarkan 3 satelit. Okey, baik. Jadi saya tadi 4 betul dah cikgu? 4 betul. Satu salah. Satu salah. Okey. Baik, seterusnya satelit pertama buatan manusia di dunia. Kalau kita tengok, A Miasat bukan, itu Malaysia punya. B Sputnik, C Telstar, D Langsat. B cikgu, ni yang daripada Rusia. Cikgu cakap tadi kan 1957 cikgu. Sputnik. Bagus. Masih ingat Ya. So ini jawapan dia. Sputnik. Okey. Seterusnya cikgu, berapakah bilangan satelit yang telah dilancarkan oleh Malaysia sehingga kini? Saya rasa ada 2 je. Okey. Saya rasa cikgu, saya ambil B cikgu. Saya yakin jawapan saya B. Okey. Dan seterusnya, pada tahun berapakah satelit pertama dilancarkan oleh Malaysia? Yes, cikgu dah sebut tadi.
1976 cikgu. Kejap cikgu. Ya, saya percaya cikgu. 1976 cikgu. Okey, kita tengok jawapan dia. Boleh tukar jawapan? Sekejap. Betul, 76 cikgu. Kita tengok cikgu. Kita semak. Okey. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Satelit pertama buatan manusia di dunia adalah Sputnik. Okay. Betul. Alright. Okey. Pada tahun 1957. 57 betul. Okay. Dan soalan yang ke-7, bilangan satelit yang telah dilancarkan oleh Malaysia sehingga kini. Jawapan dia bukan 13, Akmal. Berapa cikgu? 15. Jawapannya 9. So, semuanya adalah 9 buah. 9 buah satelit yang tengah aktif di angkasa itu cikgu. Yang aktif tak, bukan 9. Yang telah dihantar 9. 9. Okey, jadi salah lah. Salah. Tapi Salah tak apa. 7. At least ini merupakan satu ilmu yang saya dapat baru cikgu, ilmu baru kan. Okey, yang ini cikgu. Kita tengok betul atau salah. Sebab cikgu, yang ini ramai kawan-kawan saya yang memberikan jawapan D cikgu. 1976. 1976. Ya. Betul. Okey, cuba lagi Akmal. Cuba lagi. Cuba lagi. Jawapannya adalah 1996. Kenapa bukan 76, 86 dan 66 cikgu? Sebab terlalu awal. Malaysia belum lagi bersedia untuk menghantar satelit. Oh, jadi jawapannya adalah 1996. Jadi dah 3 salah cikgu. Okey. Jadi saya 7 betul. 7. Ini saya kena 7 betul kan? 7 betul cikgu. Okey. Kita tengok soalan terakhir, berapakah bilangan satelit Malaysia telah mati atau tidak berfungsi? Sudah. Yang ini cikgu tidak ada memberikan apa-apa penerangan kepada saya ya. Berapa ya? Berapa saya rasa? Saya rasa 5 cikgu. 5 tambah 1, 6. Saya cuba cikgu. Okey, D6. Dan soalan terakhir, Hubble Space Telescope ialah satelit jenis senang cikgu. Senang cikgu. Ini bukan. Saya rasa Hubble Space. Betul cikgu. Komunikasi cikgu. Ya, betul cikgu. Komunikasi saya rasa. Kenapa bergigil cikgu? Okey, kita semak cikgu. Okey, kita semak dua soalan yang terakhir. Ya. Soalan 9, cikgu rasa Akmal betul soalan ni. Alhamdulillah. Soalan betul. Tak sesi saya bawa gaji. 3 yang berfungsi, 6 yang tidak berfungsi ataupun telah mati, telah ditamatkan perkhidmatan. So 3 masih ada. So jawapan soalan ni telah mati ataupun tidak berfungsi betul. Tahniah. Okey. Dan soalan yang terakhir. Ini saya cuba nasib cikgu. Cuba nasib. Ya. Saya cuba nasib. Hubble Space Telescope yang ada di sini. Oh. Ini adalah Hubble Space Telescope. Dia adalah teleskop dan juga satelit. 2 in 1. Digunakan untuk Akmal jawab A kan? Jawapan yang lebih tepat adalah B. Penyelidikan. Jadi cikgu, kita semak jawapan dia dulu, boleh berapa cikgu? Ya. Okey, 1 betul. Kita tengok cikgu. 2 betul. Okey. 3, 4 betul. 4. Dan juga 5, 6 betul. Jadi apa komen cikgu macam saya punya penilaian? Okey, tahniah. Akmal, anda layak sebagai ahli Kelab Aerospace, tetapi ahli sahajalah sebab dapat 6 saja kan. Baik. Jadi cikgu, saya nak pergi buat ulang kaji lagi mengenai Kelab Aero Angkasa ini. Pada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Kelab dan Persatuan. Cikgu tunduk, cikgu tunduk. Roket lalu cikgu, roket lalu, tunduk.
Alright. Masih kita menyaksikan kelab dan persatuan. Inilah dia kelab Aero Angkasa. Cikgu, katanya sekarang inilah kita nak buat roket air terbang. Betul? Betul. Jadi tanpa buang masa, jom cikgu. Apa antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat roket air terbang? Okey. Ini dia punya hasil ni nantilah. Yang dah siap. Okey. Kita tengok dulu bahan-bahan dia kita ada apa cikgu? Okey, Akmal kita ada perlukan 2 botol air Minuman. minuman. Tapi pilihlah yang keras sikit. Yang keras sikit. Okey. Sebab kita mengalami roket air ni memerlukan tekanan yang tinggi juga. Betul. Ini kebiasaan kita akan selalu jumpalah di kedai-kedai runcit kan. Ya, Ini betul. botol air orang kata apa? Berkarbonat. Kan memang cukup keras. Dengar, memang keras. Saya nak uji cikgu, saya nak uji. Okey, seterusnya cikgu apa lagi? Kita ada pelekat. Okey. Okey. Dan terpulang kepada berapa pelekat yang kita nak guna. Okey. Dia tak kisahkan cikgu Tak kisah warna. kita pelekat tu warna apa? Pisau. Okey. Okey. Ini hati-hati tau murid-murid. Okey. Lagi? Dan kita ada kad yang keras. Okey. Oh, Kad yang keras ini diperbuat daripada plastik. Mungkin boleh guna juga untuk kad yang diperbuat daripada seperti kertas. Okey, bahan-bahan kita dah tahu. Dan sekarang ni kita nak buat apa cikgu? Langkah pertama? Okey, langkah pertama kita potong botol. Okey. Sebenarnya cikgu dah sediakan yang dah dipotong. Okey, ini dah Okey. dipotong lah. Okey, Okey. ini dah dipotong. Kita perlukan dua-dua di bahagian hadapan Akmal. Okey. Okey. Dan seterusnya, boleh Akmal pegang yang ni? Boleh? Okey. Dan kita masukkan, Akmal masukkan yang di Macam ni? bahagian belakang. Sorry. Bagus. Ya betul. Okey, macam ni cikgu. Sebelum kita nak buat langkah-langkah roket air ni, katanya kita kena pakai sarung tangan. Betul? Untuk apa tu cikgu? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Okey. Jadi kita nak pakai sekarang cikgu boleh? Boleh. Okey. Jadi saya pakai satu, cikgu pakai satu. Okey. Alright. Ini bukan apa. Ini merupakan salah satu langkah keselamatan sewaktu kita nak membuat roket air terbang ni. Betul cikgu? Betul. Okey. Kita pun dah pakai, cikgu pun dah pakai. Bayangkan, bukan bayangkan, sekarang ni pun kita dah potong dua bahagian dan jadi macam ni. Betul cikgu? Okey. Yang mana? Cikgu ni kita kena potong kan ni? Tak perlu dah. Oh, tak perlu dah. Masukkan, dah potong dah. Kita masuk je. Okey. Nanti Akmal lekatkan lekat di sini. Okay, untuk satukan dua bahagian ini. Okey. So, bahagian yang penuh dengan satu botol penuh ini kita akan isikan air. Yang ini dijadikan muncung roket. Oh, kalau dekat sini cikgu, kalau kita tengok maksudnya yang ini bahagian Belakang. Yang ini. Yang ini. Oh, yang ini. bahagian Oh, okey. Oh, inilah hasil cantumannya nanti betul. Betul. Okey. Jadi kita boleh tapekan ni cikgu. Okey, tip Kita boleh lekatkan menggunakan pita pelekat. Alright. Jadi kita ambil warna yang warna merah. warna merah ini. Okey cikgu. Sekejap Ya, okey sudah. Baik, kita buat Masukkan. sama-sama. Maksudnya cikgu, ini merupakan salah satu aktiviti yang dijalankan di dalam kelab Aero Angkasa dengan cikgu kan? Ya, betul. Okey. Apa lagi cikgu selain daripada aktiviti kita buat roket air ni kan? Apa antara aktiviti yang lain cikgu yang murid-murid ini lakukan? Aktiviti banyak aktiviti yang boleh menarik minat murid-murid ahli kelab aerospace, antaranya ialah membuat payung terjun. Oh, pagi terjun. Okey. Dan juga planet-planet lah. Planet-planet. Sistem suria. Okey, baik. Yang ini murid-murid hati-hati apabila menggunakan pisau. Okey, kita potong juga boleh. Alright. Sudah. Kita pun dah lekatkan. Okey. Dah siap macam tu Dan juga. kita akan buat dia punya fin. Fin dia. Fin dia. Fin dia macam mana cikgu? Mungkin cikgu boleh tunjukkan macam mana nak potong ataupun berapakah besar ataupun kecil yang kita nak buat fin. Fin yang cikgu masukkan adalah ini dia. Nampak tak? Barulah nampak seperti sebuah roket kan cikgu? Nampak ada 1, 2, 3, 4. Okey. Bayangkanlah cikgu pun dah potong.
cikgu pernah lekatkan dan hasilnya seperti ini. Betul cikgu? Okey, kita dah dapat dah macam ni. Selepas itu apa kita kena buat cikgu? Kita masukkan air sebelum kita lancarkan roket ini. Oh, masukkan air tu dekat sinilah kan? Ya, di bahagian belakang. Oh, berapa banyak cikgu? Adakah penuh sampai atas? Isi padu air bergantung kepada jarak yang kita perlukan. Kalau perlukan jarak yang jauh, kita perlu letak sikit air saja. Oh, nak jauh, air sikit. Air sedikit. Nak pendek, air banyak. Air banyak. Tapi kenapa air cikgu? Kalau kita tak letak air tak boleh ke? Untuk tekanan. Supaya roket itu meluncur jauh. Okey, bayangkan kita pun dah letak air cikgu. Ini nak pergi jauh ni. Ini nak pergi sampai ke Kuantan lah cikgu kan. Kita pun letak air. Lepas tu cikgu, kita letak kat mana? Sini. Ya. Mungkin cikgu boleh terangkan dulu. Apakah kedua-dua alat ini cikgu? Okey, ini adalah peluncur roket. Ini dia. Peluncur roket. Ini tempat dia kita masukkan botol yang ada air tu di macam ni. Ini, ya. Betul. Okey. So dia akan lock secara automatik. Okey. Dan seterusnya kita kena ubah angle ataupun sudut. Bergantung kepada jarak ataupun arah. Okey. Dan kita pump. Okey, kita pump. Selepas kita pump, kita dah rasa cukup tekanan tu. Okey. Dan kita boleh yang ini lepaskan roket itu. Ini lepaskan tekan sekali saja. Sekali saja. Wah, tapi cikgu, takkan kita nak lepaskan dalam bilik aero angkasa ni. Nanti kesian dekat murid-murid dah tak boleh gunakan bilik ni dah cikgu, kan? Jadi kita ke mana? Nak luncurkan kat mana ni cikgu? Saya ada satu tempat ni yang sesuai untuk kita luncurkan roket kita. Jom cikgu. Jom. Okey. Cikgu tolong saya angkat ni cikgu. Okey. Angkat cikgu. Cikgu, macam mana tempat yang saya pilih ni adakah cukup sesuai untuk kita luncurkan roket kita cikgu? Sesuai Akmal. Lapang, selamat dan apa cikgu? Berangin Berangin sekali. Ya. Okey. So sebelum kita luncurkan roket air ini, kita akan pastikan dua perkara Akmal. Selepas ini dah siap, yang pertama tekanan udara. Tekanan udara yang sesuai adalah 30 hingga 80 PSI. Okey. Dan isi padu air iaitu 40% daripada isi padu botol ni Akmal. So dia akan menghasilkan lonjatan roket yang paling baguslah. 25 hingga 80. 30 hingga 80. 30 hingga 80. Okey cikgu, jom kita masukkan cikgu dekat kita punya tempat ni apa? Tempat kita nak luncurkan roket kita ni. Ini peluncur roket. Peluncur roket. Okey. Dan ini adalah pump untuk memberi tekanan. Okey. Dan yang Akmal pegang itu adalah tempat untuk melepaskan roket. Okey. So yang pertama pastikan kepala peluncur ini menghala ke tempat yang kita perlu tuju. Okey. Okey. Dan juga sudut yang perlu kita ambil tahulah. So cikgu boleh Akmal tekan. Masukkan botol air yang mempunyai bahagian air. Okey. Baik. Okey. Okey, lagi tekan. Alright, lepas. Lepas cikgu, betul? Lepas. Okey. Sekarang. Okey. Boleh. Boleh cikgu? So, saya nak tekankan lagi ke okey dah? Dah okey dah. Dah okey dah? So cikgu. Ya. Pump. Okey. Sampai berapa cikgu tadi cikgu? Cikgu kata tekan Saya kata tekan Cikgu kata tekan. Okey. Cikgu kata tekan. Saya tekan ke? Okey. Sekejap. Okey. Jadi murid-murid. Okey, kita kira sama-sama. Okey, tekan. 5, 4, 3, 2, 1. Wih. Wow. Cikgu. Wah. Cikgu, tepuk tangan cikgu. Wah. Nampak tak? Dia punya kejauhan dia dalam berapa meter tu cikgu? 200 meter dia? 100?
100 meter. 100 meter. Nampak tak siapa sangka kan cikgu Ya, betul. menggunakan 2 botol air plastik tersebut dan letak air sedikit dan kita menggunakan dia punya apa kita pump tadi sampai 30 ke 80. Pressure tekanan tekanan dia? udara tadi yang cikgu tekan adalah 60 PSI. Terbaiklah cikgu. Terima kasih. Saya memang cukup seronok, memang teruja. Inilah yang saya nanti-nantikan. Jadi cikgu, Ya, kita dah sampai di penghujungnya. Mungkin ada rumusan daripada cikgu sendiri? Okey, ini adalah antara aktiviti yang sangat menarik yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan murid-murid, bukan Betul. saja ahli kelab aero angkasa tapi murid-murid lain. Yap. Dalam pelajaran ataupun subjek sains juga ada diajar tekanan udara dan roket air. Cikgu harapkan dengan aktiviti-aktiviti ini dapat menarik minat murid-murid. Jom sertai Ya. kelab Aero Angkasa. Baiklah, sampai di sini saja untuk episod Kelab dan Persatuan kali ini. Kepada anda semua, tunggu apa lagi? Jom kita sertai Kelab Aero Angkasa. Saya Akmal Nazri, ini dia Cikgu Fauzi. Terima kasih banyak sekali. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.